بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل منا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما، واغفر لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kaum sekali, syukur pada Allah dengan limpahan kurnia dapat sama kita berhimpun pada malam ini dalam majlis ilmu agama. Mudah-mudahan turun barakah dan rahmat yang melimpah Allah dalam diri kita, dan mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu ini Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita dan kurniakan kesembuhan daripada segala penyakit kita, dan mudah-mudahan dikurniakan syukur dan sebarang majlis ilmu pada malam ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya kasihi tuan imam, ahli jawatan kuasa, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Insya-Allah seperti biasa saya ingatkan diri saya terutamanya dan juga tuan-tuan untuk sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Taala. Tanpa niat yang ikhlas, maka tidak ada pahala daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pembacaan kitab Aujaz al-Mukhtasarat pada muka surat 34. Qala al-mu'allifu rahimahullah, faslun mubtilatus salati 14 al-hadathu wa wuqu'an najasati illam tulqa halat min ghairi hamli. Fasal, perkara-perkara yang membatalkan solat ada 14. Maka malam ini kita nak bahaskan perkara-perkara yang membatalkan solat. Yang pertama kata Tuan Syekh, hadas. Apa-apa yang membatalkan wudu dan wajibkan mandi, maka ia membatalkan solat. Juga terkena najis sekiranya tidak dibuang dengan segera tanpa menanggung. Maka apabila seorang itu dia solat, dan ketika mana dia solat terkena najis, maka wajib bagi dia buangnya segera tanpa menanggungnya. Yang contoh dia tengah sembahyang, tiba-tiba jatuh, cicak atas bahu dia, maka tak cicak yang jatuh atas bahu seorang, maka tak cicak najis. Maka apakah status solat dia? Solat dia masih sah kalau najis itu, najis yang tadi, dibuangnya segera dalam keadaan dia tidak menanggung najis tersebut. Yang ini dia bukan ambil najis tu, dia ambil gini, kalau macam ni batal. Maka caranya macam mana? Dihendaklah dia buang segera tanpa menanggung. Yang ini seperti dia buat macam ni, dia kepas kan, ataupun
mungkin dia jatuhkan badan dia sikit supaya najis itu boleh jatuh dulu. Maka dengan cara macam ini, maka tidak batal solatnya. Tapi kalau dia ambil, dipegang, kemudian dia balik, maka dalam keadaan ini solatnya batal, sebab itulah dikira menanggung najis. Jadi bab ini namanya terkena najis, bukan menanggung najis. Ini keadaan bila najis itu kering. Okay. Tapi kalau najis itu basah, maka kalau basah terus batal. Sebab basah macam mana dia nak pisahkan basahan itu keluar tanpa dia menanggung? Tidak. Kalau kena kat atas baju, kemudian dia nak cap baju tanpa dia menanggung, baju itu keluar sendiri, tak boleh. Dan ini keadaan kalau ia jatuh ataupun terkena pada pakaiannya. Tapi kalau terkena pada sesuatu yang dia tanggung, okay. Contohnya beg, orang sembahyang pakai beg, boleh, masalah. Kalau letak belakang, nasib kena curi. Letak kat depan, dah ambil uang banyak juga. Jadi dia galas dia pakai beg. Maka tai cicak itu kena pada beg ni sebagai contoh yang ditanggunglah. Okey. Maka kalau kering ke basah, tanggung. Sebab kering ke basah ke dia boleh lemparkan ni tanpa dia menanggung. Kan contoh kalau beg, maka dia keluarkan tangan dia jatuhkan beg. Tapi jangan dia pegang, maknanya dia jatuhkan kemudian dia pegang. Kalau dia pegang beg tu yang ada tai cicak tu, ataupun ada kencing kat situ, kan? Maka di situ batal. Tapi kalau dia hanya jatuhkan, dia lemparkan saja tanpa dia buat dengan cara menanggung, maka solatnya masih sah. Sama ada najis yang terkena tu kering atau basah, dia boleh lemparkan dia tanpa menanggungnya. Ini pada sesuatu yang ditanggung. Tapi kalau pada pakaian, tak boleh. Kalau kering boleh, Kalau basah macam mana dia nak tu? Okay. Kalau basah batal terus. Okey. Baik, seterusnya wankishaful aurati illa tusdar halan wal kalamu 'amdan biharfaini aw biharfin mufhimin wal mufattiru 'amdan. Juga di antara perkara yang membatalkan solat adalah terbuka aurat sekiranya tidak ditutup dengan segera. Jadi kalau orang itu dia dah sembahyang dah tutup aurat dah, okey dah. Waktu sembahyang terbuka aurat, bagi contoh, maka solatnya sah andai ditutup segera. Ini contoh daripada kain. Daripada sujud nak berdiri, lelaki terbijakkan lekat dia, terlucutkan lekat dia, contoh. Yang lekat pula dia tidak ikat kemah, dia bunuh sikit je. Jadi bila dah terbijak, bangun pula, terlucutkan lekat dia, maka segera ditutup, maka tidak batal solat, masih sah. Tapi kalau dia biar, maka batal. Juga kalau orang dia solat tempat yang kuat sangat ni, sebenarnya bagi kaum dekat, kaum dekat ke atas, kuat sangat angin dia, maka kalau dia boleh tutup dengan segera, maka sah. Kalau tak boleh tutup, Ustaz, kuat sangat angin tu, tak boleh tutup dan tutup ni, kalau macam ni batal. Juga kalau perempuan, biasa kan berlaku, kalau perempuan ni bila dia nak nak sujud, kadang-kadang terselak kain dia, kan nampak kaki sebagai contoh, maka wajib dia tutup segera. Kalau dia tidak tutup segera, solat ni batal. Juga antara lagi yang batalkan solat adalah bercakap dengan sengaja.
dengan dua huruf atau dengan satu huruf yang difahami. Jadi dalam sembahyang ketika sembahyang membatalkan sembahyang itu apabila seorang bercakap sengaja dengan dua huruf atau satu huruf yang ada makna. Dia dua huruf ataupun satu huruf ada makna. Dua huruf contohnya apa disebut ba, ya. Sengaja, maka batal. Kalau ba maknanya ba alif, dua huruf. Ataupun satu huruf saja disebut, tapi satu huruf itu dia ada makna. Contohnya kalau bahasa Arab, huruf qaf. Huruf qaf ni kalau bagi bawah ada makna. Kita baca ti saja. Kan kita baca dalam doa kan waqina. Asal daripada waqa kemudian jadi fi'il amr jadi ti. Jadi kita sebut waqina, wa dan ti. Ti itu maknanya pelihara ataupun jauhkan. Na nun alif tu kamilah ataupun kita. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan azab daripada api neraka. Jadi huruf qaf baris bawah walaupun satu tapi ada makna dalam bahasa Arab. Maka dalam keadaan ini orang yang disebut sengaja batasnya. Tapi kalau tak ada makna, satu huruf tak ada makna, maka tak batal lagi. Maka kalau tak ada makna, minimum dia dua huruf. Kalau tak ada makna. Tapi kalau ada makna, satu huruf telah pun membatalkan sembahyang. Ini kalau dibuat semuanya dalam keadaan sengaja. Okay? Kalau tak sengaja, yang terlupa, maka sekiranya tidak lebih daripada 6 huruf, maka tidak membatalkan sembahyang. Okay? Kalau lebih banyak sangat dia cakap terlupa, maka batal sembahyang dia juga. Baik, dan yang membatalkan puasa dengan sengaja, apa-apa yang batalkan puasa sengaja, ia juga membatalkan solat. Contoh yang batalkan puasa apa? Makan minum ataupun muntah. Muntah batal puasa, muntah sengaja. Ataupun pengsan sepanjang hari, maka dibatal puasa. Dan perkara-perkara yang batalkan puasa yang lain yang disebutkan dalam bab puasa, nanti kita akan sampai, maka ia adalah membatalkan solat. Baik, kemudian wal aklul kathiru nasiyan wa thalathu harakatin mutawaliyatin walau sahwan wal harakatul mufritatu. Juga yang batalkan sembahyang, makan yang banyak dalam keadaan lupa. Makan ketika sembahyang. Okay, makan ketika sembahyang ni ada dua, sengaja ataupun lupa. Kalau sengaja, sikit ke banyak ke batal terus. Okay. Sikit contoh apa? Ada sebutir nasi dekat dalam mulut dia, maka sayang dia buang, dia makan. Batal. Okay, sengaja. Biasa tak baik mana kalau bukan puasa, waktu puasa contohnya. Batal lah sembahyang ni. Kalau banyak lagi lah, memang confirm batal. Ini dalam keadaan ingat, dalam keadaan ingat. Sengaja. Kalau dalam keadaan lupa, sedikit dimaafkan. Kalau ketika lupa, sedikit dimaafkan. Contoh dia terlupa dia sembahyang, syahdu sangat dia makan. Okay.
Kemudian waktu dia sembahyang dia terlupa yang dia sedang sembahyang, maka dia telan sebiji nasi dalam mulut dia. Maka dibuat ketika lupa sedikit, maka dimaafkan. Tapi kalau banyak dan lupa, dia sembahyang, dia bantai nasi goreng ayam, lupa, contoh, kerana maka ini tidak dimaafkan, batal juga. Jadi sebab itu dia kata makan yang banyak dalam keadaan lupa. Baik, kemudian batalkan sembahyang juga apabila dibuat 3 pergerakan berturut-turut, meskipun lupa. 3 pergerakan ni pergerakan yang membatalkan sembahyang. Kita perlu tahu pergerakan anggota badan yang besar. Anggota badan besar ni apa? Contohnya kepala, kepala, tangan, badan, kaki. Ini anggota badan yang besar. Ini yang membatalkan solat apabila dia buat pergerakan berturut-turut. 3 kali pergerakan berturut-turut. Tapi kalau anggota yang kecil, pergerakan anggota badan yang kecil, contohnya jari. Contoh dia gatal kan, dia garu dengan jari. Contohnya tangan dia tak bergerak, sekali je bergerak, tapi jari dia banyak kali. Statik. Anggota badan besar statik, tetap anggota kecil yang bergerak walaupun 100 kali tak. Kerana yang batal anggota badan yang besar. Tapi kalau dia garu sekali dengan tangan gini, kan, contoh kat sini boleh kan? Contoh dia garu gini, contoh dia garu macam ni, tangan dia bergerak sekali, dia batal. Kalau tangan dia tetap, jari saja bergerak, contoh dia buat gini, maka tidak batal. Sebab yang bergerak anggota badannya kecil. Okey. Baik. Kemudian dikatakan kat situ apa? 3 pergerakan berturut-turut. Berturut-turut ni mana apa? Berterusan. Satu terus. Contoh tangan, kita kata anggota badan besar. Contoh 1, 2, 3. Contoh dia gerakkan. Maka 3 kali berturut-turut batal. Tapi kalau dia berhenti, 1, contoh 1, kemudian dia berhenti kejap, dia ulang balik 2 contoh, maka yang balik ni dikira 1 balik. Maka apabila sebab tu dia kata berturut-turut. Tapi kalau 3 pergerakan dibuat bukan turut-turut, 1 lama kejap, dia tak ada batal. Ataupun 3 tak ada batal. Sebab 3 pergerakan itu tidak dibuat secara berturut-turut, terusan. Berturut-turut lah, satu demi satu dalam keadaan terus menerus. Tapi kalau dibuat secara berasingan, maka tak ada masalah. Okey. Kalau dia berjalan, berjalan, contoh nak rapatkan soft, ke belakang, nak ke depan. Okey. Jadi macam mana kiraan dia? Okey, kalau kaki, dia 2 kaki di sini, maka langkahan yang pertama, langkahan pertama ini dikira 1, dan kaki belakang ni yang menyamakan kedudukan kira 1 juga. Mana posisi dia daripada belakang ke depan 1 pergerakan. Walaupun kaki kiri bergerak 1, kaki kanan menyamakan kedudukan 1 pergerakan. Tapi kalau kaki kiri posisi depan, kemudian kaki kanan posisi dia bukan samakan kedudukan, posisi dia depan daripada kiri tadi, maka dikira 2. Okey. Contoh macam ni kan, ini 2 kali langkahan. Jadi kalau dah dia buat separuh daripada soft ni, maka kaki kanan contoh dia gerak ke kanan dulu, dan kaki kiri samakan kedudukan, maka dikira 1. Okay. Ataupun kalau dia buat kaki kanan ke depan separuh
soft ni, kaki kiri ke soft yang seterusnya, depan ni. Maka ni kira dua lah disebutkan tadi. Sebab yang untuk satu pergerakan itu apabila kaki yang selain itu menyamakan kedudukan. Itu baru satu. Tapi kalau berbeza depan lagi, maka kira dua. Ataupun dia terus langkah besar daripada soft tu, dia angkat kaki dia, kain dia besar, langkah terus, satu langkah dia sampai ke soft depan, kira dua juga. Kira dua juga. Okay. Baik, namun dalam mazhab Syafi'i sebelum disebut tiga pergerakan berturut-turut ini sama ada dibuat berturut-turut, biasa kita dengar berturut-turut lah, ataupun juga dibuat secara serentak, pun batal juga. Maknanya serentak, walaupun dibuat serentak tetap dikira tiga juga. Contoh dia buat 1, 2, 3 kali. Kalau dibuat serentak pun 3 juga. Dikira 3 juga. Jadi bukan maknanya kalau dibuat serentak dikira 1 sebab sekali pergerakan. Tak, bukan macam itu. Jadi walaupun dibuat 3 pergerakan itu serentak, tetap dikira 3 pergerakan. Okey, baik. Dan walaupun dibuat perbuatan ini 3 kali pergerakan berturut-turut, dalam keadaan dia terlupa. Baik, namun dalam mazhab Syafi'i sendiri, perbahasan tentang ini dia ada khilaf. Ada khilaf. Pendapat ini yang disebutkan 3 pergerakan berturut-turut meskipun lupa. Okey. Ini pendapat yang masyhur, pendapat yang tersebar di kalangan awam. Namun dalam mazhab Syafi'i ini bukan pendapat yang kuat, dan khilaf ini dalam mazhab Syafi'i sendiri, bukan dalam mazhab yang lain dalam mazhab Syafi'i. Jadi pendapat yang kuat adalah pergerakan bagi satu rakaat. Pergerakan itu satu rakaat. Ataupun sebagian ulama mengibaratkannya seperti pergerakan sebanyak 60 langkah. 60 langkah. 60 langkah. Biasa kalau kita solat kan satu rakaat. Satu rakaat lah solat zuhur kan 4 rakaat. Biasa dalam berapa minit kita selesaikan 4 rakaat. Lebih kurang 4 atau 5 minit macam itu. Kalau dibuat kadar yang rukun lah, bukan dibaca surah Al-Fatihah atau semua. Okay. Maka satu rakaat 1 minit. Maka 1 minit berapa boleh buat langkahan? 60 langkah. Macam itu. Maka pendapat yang kedua, yang ianya adalah pendapat yang lebih kuat daripada yang ini. Mereka mengatakan pergerakan yang batalkan itu apabila dibuat 60 langkah berturut-turut. Kenapa berlaku khilaf? Khilafnya adalah pergerakan yang banyak. Itu dia punya tajuk dia, pergerakan yang banyak. Pergerakan yang banyak itu sebahagian ulama mengatakan 3 kali perbuatan berturut-turut dikira perbuatan yang banyak. Sebagian ulama kata tak, perbuatan yang banyak itu 60 langkah. Banyak. Dan dua ini ada dalil, tak ada sandaran. Bukan mereka cakap macam itu, tidak. Dan dari sudut dalil, maka pendapat yang kata 60 langkah ini lebih kuat daripada yang pertama ini. Cuma orang awam masyhur dan dalam kitab fiqh pun kebanyakannya mereka gunakan qaul ini, pendapat ini. Okay? Tapi mana-mana orang dia nak guna pendapat ulama ini yang dulu tu daripada mazhab Syafi'i sendiri, maka tak ada masalah. Itu pulang. Okay? Kerana dalam fiqh ni dia ada banyak qaul.
qaul yang dhaif, qaul yang syadz, qaul yang mu'tamad dan sebagainya. Tapi dalam isu ini ulama kata qaul masyhur, qaul yang masyhur. Tapi pendapat ini tak kuat. 3 kali pergerakan tak kuat. Pergerakan yang banyak yang dikira 60 langkah itu pendapat yang kuat. Kerana mereka berdalilkan hadis Nabi SAW buka pintu. Kalau Nabi waktu sembahyang buka pintu, maka takkan 3 kali pergerakan tak cukup. Daripada tempat sembahyang nak pergi ke buka pintu, maka takkan 3 kali pergerakan tak cukup. Maka ini ada cara istinbatnya para ulama dalam kitab yang lebih luas. Tapi untuk ringkasannya adalah ada 2 pendapat dalam pergerakan yang banyak itu yang berturut-turut yang batalkan. Sebahagian mengatakan 3 kali pergerakan, sebahagian mengatakan 60 langkah. 60 langkah dibuat berturut-turut baru batal. Yang tadi kalau 3 kali, bukan maknanya 3 kali boleh buat ada. Maknanya jangan buat pergerakan berturut-turut 3 kali. Jadi kalau dia buat 2, stop. Gerak lagi, itu stop. Maka jangan sampai 3. Maka boleh, kalau boleh buat. Ada contoh dia sembahyang depan masjid, sembahyang zuhur kat sini, okey. Maka imam di sini dan dia nak dapat jemaah, ya, tak sempat nak kerja imam. Dia masuk dalam jemaah dia pada belakang. Depan ni tak ada orang, ya, satu saf. Dia angkat takbir di saf paling belakang. Boleh tak? Boleh. Dikira dia masuk dia jemaah. Dalam masa yang sama, di depan sedikit ketika solat, bagi contoh. Tapi dia tidak buat 3 kali pergerakan berturut-turut, boleh, tak masalah. Kerana dalam masjid dia tidak ada syarat mengikut imam, mesti jarak 300 masa itu tak ada. Nanti dia sebutkan. Kalau ikut pendapat itulah, dia kena buat sikit-sikit macam itu. Tapi kalau orang yang ikut pendapat 60 langkah, dia masuk solat jemaah lagi, ketika sembahyang tu dia berjalan nampaklah ke depan, belum sampai 60 langkah, boleh, tak masalah. Kalau sini tak tertinggal imam kot, kalau ngaji negeri itu pun biasa mereka dah sembahyang belakang sikit kan. Dan ni ke tengah lah bunyinya kan. Ke tengah lah, dulu depan je lah kan. Macam 5 saf gitu. Sekarang dah kat tengah ya. Sebab apa? Kalau orang bawa nak naik tangga di kat atas tu, daripada belakang nak berjalan, dah Assalamualaikum dulu ya, tak sempat. Ada satu lagi saya pergi yang besar juga lah. Besar dia memanjang ya. Ada yang besar tapi dia melebar. Yang lebar ni sekejap dia dah. Kalau tuan-tuan tahu Masjid UP ya. Siapa yang nak pergi tu? Tu dia. Saya sekali turun jemputan kuliah kat situ. Waktu tu rakaat 2 bagi tasyahud awal tu. Kita pakai motor belakang. Tengok kira. Siap bawa beg semua. Jalan. Sangkaannya boleh sampai depan dah salam betul. Kan saya jalan bukan jalan biasa lah, jalan laju lah. Jalan laju. Kan terasa lah besar dia, terasa besar. Jadi kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan boleh pergi. Besar, masya-Allah, besar gitu. Tak tu saya pelik kan, kenapa ada orang ramai tak tahulah apa kerja situ ke, ataupun pelajar-pelajar situ. Dia sebenarnya maaf kat belakang. Dia kata, boleh buat kat belakang kan. Lepas tu tengok depan tu, dia memang jauh sungguh kan. Lepas tu jemaah yang dibuat tu betul-betul depan. Kan depan. Memang tak boleh bincang. Jalan memang kan. Dan depan sikit tu saya jalan, ada anak sikit lah. Pun tak sempat juga. Tak sempat tentang. Sebab bila kita dah masuk, dia takkan tengah-tengah kan. Ya, usaha itu satu suara je. Tapi panjang lah. Lepas pergi depan dia kena tepi. Kan? Dan masa lagi pula kan? Kan? Jadi kalau lah orang tu dia
apa tu, waktu dia masuk masjid seperti itu, dia masuk jemaah daripada belakang. So belakang sekali dah angkat takbir, solat jemaah dengan imam. Kemudian dalam waktu sembahyang itu dia berjalan, dan imam baca Fatihah, dia berjalan. Waktu imam baca surah lazim pun dia berjalan sambil dia baca Fatihah. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia ikut pendapat ini yang 60 langkah, 60 langkah ini. Tapi kita dah sebut 60 langkah ni, itu jarang-jarang didengari apa yang dibahaskan apa tu para ulama, kerana ini bukan qaul yang masyhur, tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ialah qaul yang kuat daripada yang 3 kali pergerakan. Dan dalam kitab yang lain disebutkan juga tentang pendapat ini. Seingat saya ia disebutkan oleh Al-Bulqaini, pendapat ini disebutkan oleh Al-Bulqaini. Dan Al-Bulqaini itu darjatnya ashabul wujud. Ashabul wujud. Dia dalam mazhab Syafi'i ada martabat mujtahid mutlaq. Di mazhab Syafi'i lah. Bawahnya namanya ashabul wujud. Ashabul wujud. Ashabul wujud ni seperti Imam Ghazali, Imam Al-Bulqaini. Dan di bawah lagi ada namanya Ahlul Tarjih. Ahlul Tarjih ni level 3. Level 3 ni siapa di kedudukan level 3? Itu seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi pun level 3. Dia bukan level 2. Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Dan di bawah lagi level yang keempat dipanggil Ahlul Naqalah. Itu seperti Ibn Hajar Al-Haytami dalam mazhab Syafi'i, yang terkenal dalam syarahkan syarah Muqaddimah Hadramiyah dan kitab-kitab yang lain. Maka kalau orang itu dia hanya tahu 3 pergerakan berturut-turut ini dia, pendapat ni dia tahu, maka dia kena beramal dengan itu. Tapi kalau dia beramal dengan pendapat yang mengatakan 60 kali pergerakan, 60 kali langkah pergerakan itu dia buat. Bukan langkah saja, yang ini kiraan masa. Dahulu dia tak kira dengan jam, 60 saat tak ada. Ataupun ibarat lain, kalau kita ikut masa 60 saat, pergerakan yang dibuat betul-betul selama 60 saat, maka baru tak. Tapi kalau 30 saat, betul-betul 30 saat, kita tak akan. Jadi kalau orang itu dia beramal dengan ini, dia tahu mendapat ini dan dia beramal, itu dalam mazhab Syafi'i, bukan di luar mazhab Syafi'i, maka tidak batal sembahyang dia. Jadi kalau orang itu dia bergerak, kan kita tengok sembahyang dia bergerak, maka tak batal. Cuma dekat sini kita sebut batal tak batal, tapi bukan maknanya yang terbaik adalah bergerak. Kita tak faham. Oh, saya kata 60 kali, dia pun happy berlaki yang bergerak. Ini tak betul. Kita sebut batal tak batal, bukan kita kata nanti tuan-tuan boleh bergerak kan, imam sekali bergerak. Bukan. Kita sebut membatalkan solat. Lagi yang terbaik adalah khusyuk. Khusyuk diam. Jangan bergerak. Ini kadang-kadang ada orang dia duduk bergerak, dia sembahyang, dia bergerak gini, gini. Dia baca Fatihah, dia baca zikir kan, la ilaha illallah. Dia sembahyang gini. Ni badan kecil tu besar bergerak. Besar, jangan bergerak. Kadang-kadang dia macam joget maju. Dia sembahyang, tak tahu apa yang dia rasa kan. Perasaan ketika dia sembahyang lazat apa tak tahu kan. Dia sembahyang gini kan. Kan. Kita dah sekolah teman-teman. Ini kalau lebih 3 kali, kalau dia hanya ikut pendapat 3 kali, batal kan. Dia sangat baik, mungkin dia tahu kau yang dulu. 60 kali boleh. Tapi ni jarang-jarang orang tahu kan. Melainkan dia mengaji kitab, dia tahu. Mengaji kitab fiqh Syafi'iyah yang lebih besar sikit, dia tahu pendapat dia memang ada. Jadi sangat baiklah kan. Ada sebagai orang macam tu tuan-tuan. Dia kadang-kadang dia tabiat. Tabiat nasional ni kadang-kadang kita duduk kan. Ada orang ni duduk, kaki dia tak diam, kaki duduk gerak. Kan, lutut dia gerak kan. Kita pula rasa rimah, dia ni tak pernah dia gerak dengan lutut dia kan. Lutut dia gerak gitu, dengan kaki dia goyang-goyang. Tak pernah dia kan, dia dah biasa.
Jadi bila sembahyang pun ada juga pergerakan dia kan. Kadang juga itu. Luar sembahyang zikir tak ada masalah. Okey. Zikir nak sembahyang, ada zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada masalah. Zikir tak ada syarat. Jangan zikir dengan pergerakan, tak ada. Zikir tak ada masalah. Kita boleh sebut tentang solat. Jadi kalau sembahyang kena tetap. Okay? Kalau pergerakan itu dibuat berlebihan sehingga berturut-turut itu sampai 60 kali berturut-turut, maka batal. Jadi kalau dah bergerak gitu waktu sembahyang sampai kesudah begitu, itu boleh jadi sampai 60 kali berturut-turut. Kalau kau yang 3 kali itu memang dah batal lah. Tak dirincang pun. Walaupun dia lupa tak. Yang kita kata tadi walaupun lupa. Dia walaupun lupa batal. Jadi pastikan bila kita sembahyang jangan pergerakan itu berturut-turut. Pergerakan yang bersalah, pergerakan yang kecil tak salah. Jadi ini kena ambil perhatian. Baik, cuma kalau orang dia belajar 3 pergerakan berturut-turut dan dia beramal dengan silakan. Jadi kenapa saya sebut ni? Supaya kita bila seorang tu dia kata saya belajar 60 kali pergerakan baru batal. Sebahagian orang mungkin dia tak luas ilmunya, dia kata oh ini sesat. Dalam fiqah ni luas tuan, jangan mudah kita sesatkan. Sebab itu kalau tuan-tuan tanya saya akan kata yang saya mengaji itu, yang saya tak mengaji saya tak tahu. Kita bukan kita tahu semua. Yang tahu kita tahu itu manusia. Bukan saya orang alim mazhab Syafi'i. Semua pendapat saya tahu. Kalau macam itu saya jadi Syekhul Azhar kan? Jadi kita hanya sampaikan yang kita tahu. Jadi kalau kita belajar pendapat itu kita menambil yang guru kita. Oh ni saya tak pernah belajar guru saya. Allah saya tak tahu. Kalau yang saya tahu mazhab Syafi'i yang dengan kitab-kitab ini pendapatnya macam ini. Tapi kalau kamu kata ada pendapat lain, boleh kamu kumpulkan manakah rujukan kitab apa yang sebutkan. Maka saja. Maka tak ada masalah. Dalam mazhab dalam fiqh dia perlu berlapang dari selagi mana ada pendapat dalam mazhab dan itu daripada ulama yang mu'tabar, maka silakan, tak ada masalah. Itu ilmu azan sebentar. Allahu Akbar.
Bismillah. Baik, jadi kita sebutkan tadi tentang pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi pendapat-pendapat ini kita sebutkan supaya seseorang lebih berhati-hati dalam menyesatkan amalan seseorang sekiranya dia itu buat dengan ilmu. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam ibadah, orang tu buat macam ni, jangan kita panaskan pada dia. Okey. Tanya dia, ni daripada mana dia buat gini kan? Jadi orang ni daripada pendapat ini. Jadi kalau orang tu dia kata tak tahu, maka bagi tahu pendapat yang sebenar, pendapat yang diketahui dalam agama kita, dalam mazhab Syafi'i sebagai contoh. Okey. Ada sebagai orang dia kurang dalam pengajian, maka dia mudah sesatkan orang dalam ibadah. Okay. Di dalam ibadah ni, dalam fiqh khususnya, banyakkan kita bertanya kepada orang alim. Kalau dia tak tahu, dia tanya ustaz ataupun guru kan, syekh, apa hukum orang buat macam ni kan? Ada ke dalam mazhab Syafi'i macam ni? Dan guru tu dia kata dalam mazhab Syafi'i ada. Maka ketika itu alhamdulillah kita tak sesat ke orang tu. Kan? Kita tanya ke dapat. Atau mungkin guru tu dia tidak tahu mazhab yang lain. Kalau dia kata dalam mazhab Syafi'i yang saya tahu macam ini yang saya belajar. Dia pun dalam mazhab lain, Allah a'lam. Okey. Supaya seorang itu berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang mana kata-kata itu menyesatkan pendapat yang ada dalam kalangan orang ulama. Okey. Baik, seterusnya pergerakan di antara lagi yang batalkan solat adalah pergerakan yang berlebihan ataupun pergerakan yang melampau. Contohnya apa? Orang tu dia sembahyang, kemudian dia melompat. Ada orang buat itu. Contoh dia nak masuk solat depan, tu dia flip dah, ke depan. Dia baru malam belajar paku, banyak-banyak itu. Apa yang lompat-lompat trampolin kan. Okay. Walaupun dia buat flip, batal sebenarnya. Ataupun dia lompat, okay. Nak dapat soft tamu dah buruk belakang tu. Belakang tu duduk jalan. Dia lompat tu, sok masuk dalam tu. Kan? Macam ini batal sebenarnya. Tak boleh buat itu kan. Subhanallah. Dia beza kalau orang tu buat tu batal lah. Tapi kalau orang tu dia buat kadang-kadang dia buat video. Ada orang buat video kan. Dia buat video. Di sana dia namakan mempermainkan solat. Mempermainkan solat, mempersedakan solat, ini kufur. Ini hati-hati. Ada orang dia buat video, kawan dia cuit-cuit, pok dia flip ke belakang. Sebab nak selagi kawan belakang tu ada jemaah sebelah. Jadi kalau dia buat itu bertujuan untuk mempermainkan solat, mempersedakan solat, di sini hukumnya kufur. Maka hati-hati. Jadi kalau dia buat itu sengaja, bukan nak mempersedakan solat. Jadi dia buat itu sengaja, maka batal solat. Jadi dia kena berjalan lah, biasa. Baik, seterusnya وزيادة ركن فعلي عمدا والتقدم على إمامه بركنين فعليين والتخلف بهما بغير عذر. Menambah satu rukun fa'li, rukun perbuatan dengan sengaja. Okay? Jadi kalau orang itu dia sembahyang, dia tambah rukun perbuatan. Rukun perbuatan contohnya sujud 2 kali, jadi 3 kali. Dia buat sengaja. Tapi kalau dia buat disebabkan dia terlupa, ataupun dia ragu-ragu, ni sekarang ni dah sujud ke berapa, kan? Ni dah 2 kali ke baru sekali. Jadi kalau macam itu dia ragu-ragu, maka wajib dia ambil kurang, dia tambah.
walaupun secara hakikatnya dah 3 kali, maka itu tak ada masalah. Yang ini tak batal. Tapi kalau dia buat sengaja 3 kali, 2 kali, lepas tu dia tambah 1 lagi, maka ni batal sembahyang. Baik, kemudian mendahului imam dengan mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li. Juga kalau orang itu dia solat berjemaah, dia mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan. Jadi kalau waktu solat jemaah, makmum tak boleh mendahului imam pada rukun perbuatan. Tapi kalau makmum mendahului imam pada rukun ucapan, rukun qauli, itu tak batal. Yang contoh, makmum Fatihah dah selesai, imam belum selesai. Yang contoh, imam sepatutnya imam baca Fatihah, lepas baca Fatihah baru kita baca Fatihah. Jadi dia fa'al imam, dia baca, dia baca Fatihah juga. Jadi dia menang dulu. Tak ada kerja lah, contoh. Jadi tak batal sembahyang sebab mendahului pada rukun ucapan ataupun rukun qauli. Tapi kalau rukun perbuatan mendahului imam, dan mendahului itu sampai ke 2 rukun, 2 rukun, maka ini batal. Tapi kalau 1 saja tak batal, tapi haram. Yang contoh, rukun perbuatan bukan dia, rukun perbuatan qiyam tu bermula qiyam tu rukun perbuatan. Kan dalam rukun solat berdiri bagi yang mampu. Jadi berdiri itu rukun perbuatan yang awal. Jadi berdiri itu dalam qiyam, berdiri rukun perbuatan. Itu 1. Imam baca Fatihah rukun qauli, rukun ucapan. Rukun ucapan pada rukun perbuatan qiyam. Jadi qiyam itu yang jiwa. Jadi bila imam dan makmum qiyam masih di rukun perbuatan qiyam, makmum ni dah rukuk awal, imam ni, ini keadaan apabila makmum ni orang ini dah niat menjadi makmum pada imam. Jadi kalau dia mendahului imam 1 rukun perbuatan, yang imam berdiri dan dia dah rukuk. Jadi kalau dia rukuk macam ini, dia buat perbuatan macam ini namanya separuh rukun. Separuh rukun. Apa separuh rukun? Yakni bilakah kita kira perbuatan itu dah lengkap jadi 1 rukun perbuatan, yakni bila berpindah kepada perbuatan seterusnya. Yakni perbuatan rukuk macam ini, adakah dah selesai perbuatan rukuk? Belum. Bilakah selesai perbuatan rukuk? Bila dia bangun i'tidal. Maka bila bangun i'tidal, barulah dia dikira 1 rukun mendahului imam. Jadi i'tidal tu permulaan masuk dalam rukun seterusnya. Tapi adakah rukun itu dah selesai dibuat? Belum. Jadi rukun i'tidal selesai bila waktu sujud. Mula sujud, maka i'tidal selesai. Itu adalah perpindahan rukun. Dikira 1 rukun itu bagaimana. Jadi bukanlah dia turun macam itu, daripada berdiri kepada rukuk macam itu dan dikira 1 rukun, tak. Ini dikira separuh rukun. Istilah yang mudah nak faham, separuh rukun. So bila dia i'tidal, bila dia i'tidal, mula i'tidal, barulah dia dikira mendahului imam 1 rukun. Jadi mendahului 1 rukun itu tidak membatalkan solat, tetapi hukumnya haram, dosa. Ini kalau dia buat dengan sengaja lah. Kalau dia terlupa, kan, dia khayal apa semua, kan, subuh ngantuk, kan, dia tiba-tiba terdengar Allahu Akbar, tiba-tiba dia sujud, tiba-tiba dia rukuk, tengok lepas yang nak rukuk, dia patah balik, tak ada masalah. Tak ada terlupa. Jadi kalau makmum dia sengaja dia rukuk gitu, kalau dia buat rukuk, dia separuh rukun belum haram. Jadi Ustaz, dia kena buat apa? Dia saja-saja, dia kena sebut saja-saja. Dia dah rukuk gitu, apa perlu dia buat? Dia stay situ sampai kesudah imam rukuk baru dia rukuk. Jadi kalau dia dah rukuk saja,
Maka kita kata lengkap satu baru haram. Kalau satu haram, dua batal. Jadi satu tu apabila dia mula i'tidal. Jadi bila dia rukuk, maka bila dia nak bangun balik, kan, dia nak patah balik, dia tak ada patah balik. Dia bangun balik, maka dia dah kira satu rukuk. Jadi kalau dia dah buat sengaja rukuk, maka dia kena tetap seperti itu supaya dia tidak lengkap satu rukun jadi haram. Saya tak batalkan. Jadi dia kekal rukuk macam itu, kan? Jadi tuan-tuan jangan pelik pula dia dah rukuk macam itu, tuan-tuan tengok dia kenapa tak bangun-bangun lagi. Kan, contoh ini kalau sengaja. Kalau tak sengaja, terlupa atau tersilap sebagainya, maka wajib menyamakan kedudukan seperti imam. Okay. Boleh dia pilih. Okay. Dalam keadaan tersebut. Jadi kalau dua rukun, sama ada dua rukun itu boleh berlaku dalam keadaan satu rukun panjang, satu rukun pendek, ataupun dua rukun panjang. Okay. Dua rukun panjang. Kalau dua rukun itu berlaku dengan satu panjang, satu pendek, ataupun dua-dua panjang, maka batal solat. Rukun pendek apa? Rukun perbuatan yang pendek adalah i'tidal dan juga duduk antara dua sujud. Ini dua rukun pendek. Selain daripada itu, semuanya rukun panjang. Yang ini contoh kalau imam tu qiyam, maka makmum tu dah rukuk, i'tidal satu rukun panjang, rukun rukuk panjang. Kemudian i'tidal dah berdiri itu, dia turun ke sujud, maka i'tidal dah habis. Maka i'tidal pendek, maka berlaku berapa dah sekarang? Satu panjang, satu pendek, batal. Dua rukun. Ataupun dua rukun itu dua-dua panjang. Yang ini contoh imam duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud rakaat pertama. Lagi sujud pertama, duduk antara dua sujud. Imam kat situ, dan dia pun kat situ juga. Kemudian dia sujud rukun panjang satu. Lepas sujud dia qiyam. Lepas qiyam dia baca Fatihah, dia rukuk. Imam dekat duduk antara dua sujud ni. Lama pula imam duduk antara dua sujud contoh. Jadi dia dah mendahului imam sengaja. Maka perpindahan ataupun mendahului makmum ketika waktu seperti ini dikira sujud kedua rukun panjang. Jadi bila dia turun rukuk, berdiri rukun panjang. Jadi berapa rukun panjang dia itu? Dua. Maka rukun panjang rukun perbuatan itu dua, dan dua itu dengan cara satu panjang dua panjang, bukan satu panjang satu pendek. Yang tadi satu panjang satu pendek, yang ini satu, yang ini dua rukun yang didahului itu adalah dua rukun panjang terus. Maka sama ada dua rukun itu dia mendahului dengan cara satu panjang satu pendek, ataupun dua-dua panjang, dua-duanya dikira membatalkan solat. Okey. Sampai sini untuk malam ni. InsyaAllah akan datang kita akan bahas apa dia? Kalau kita bersih tu kita bersih dan kita cakap alhamdulillah. Kalau dalam semayang orang tu bersih disebut alhamdulillah, itu tak batal, kerana dalam solat apa zikir yang dibaca maka tidak membatalkan solat. Cuma kalau dia baca Fatihah, dia berzim hajum, kemudian disambung dengan alhamdulillah, jadi putus mualat Fatihah, dia kena mudah-mudah. Yang contoh alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim, alhamdulillah, jadi tak sebut, dia sambung terus baca Fatihah. Tapi secara umumnya kalau dia bersih, dia baca alhamdulillah, tak batal semayang. Kenapa? Kerana apa-apa zikir dalam solat tidak membatalkan solat. Kalau dia tutup muak gini kan, biasa memuak orang tak buat banyak kali. Jarang lah kan, biasanya sekali je. Sekali je. Saya tak pernah nampak lah orang buat muak style macam ni, saya tak pernah nampak kan. Tapi biasanya dibuat sekali. Jadi termasuklah pergerakan yang dibuat tu, termasuk lambat pergerakan yang
pergerakan yang dibuat. Tapi adakah pergerakan banyak? Tak banyaklah sebab biasanya orang tutup mulut sekali je. Tak ada buat 2-3 kali je. Tak ada masalah. Mudah-mudahan menjawablah. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum wa jazakumullahu ta'ala kulla khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa dua ibu bapa kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunkan kami dalam syurga seperti mana Kau ampunkan kami pada malam ini. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan barakah majelis ilmu pada malam ini, permudahkanlah segala urusan kami, angkatlah segala penyakit yang kami alami. Ya Allah, kurniakan kami zuriat yang saleh dan salihah, yang menggembirakan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, kurniakan pada kami ketenangan hidup di dunia dan dipermudahkan urusan di akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.